Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hikmat di tengah dunia yang hampa. 我们要一起学习神的话语，就是面对虚空的世界的智慧。 Kita akan fokus pada pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 14 saja. 我们要专注于传道书7章1到14节。 Dan akan dibacakan juga hanya secara Mandarin saja. Silakan. 好，我们单单用中文阅读。从第一节，名义强如美好的人死的日子的话，胜过人生的日子。往造伤的家去，强如往宴乐的家去。因为死在众人的结局，活人也必将这事放在心上。 忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。智慧人的心在造上之家，愚昧人的心在夸烈之家。听智慧人的慈悲，强如听愚昧人的歌唱。愚昧人的笑声，好像躺下烧荆棘的 报声，这也是虚空。勒索使智慧人变为愚妄，贿赂能败坏人心的慧心。事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。你不要心里急躁烦怒。 因为恼怒存在愚昧人的怀中，不要说先前的日子强过如今的日子，是什么缘故呢？你这样问，不是出于智慧。智慧如产业并好，而且见天日的人的智慧便更为有益，因为智慧 互比人，好像银钱互比人一样，唯独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处。你要查看神的作为，因神身为屈的，谁能变为直呢？遇亨通的日子，你当喜乐；照 患难的日子，你当思想，因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。 Amin. Bapak Ibu Saudara, di tahun 85 ada sebuah lagu terkenal berjudul Madu dan Racun. 就是80年代的话，有一首很有名的歌，就是蜜跟毒。 Madu di sebelah tanganmu, racun di sebelah tangan kirimu. 那就是蜜蜂是在我的右手，那毒的话在我的左手。 Tidak tahu mana yang akan kau berikan padaku, kira-kira syairnya begitu. 我不知道哪一个要给你。 Kalau kita harus memilih, kita tentu akan memilih madu daripada racun, bukan? 如果我们要选择的话，我们应该选择蜜蜂。 Tapi tentu saja kita tidak mau di madu. 那当然，我们不要被成为第二个妻子。 Untuk dua pilihan ini jelas kita harus milih yang mana. 就是这个两种选择的话，我们当然很明显的要选择。 Tapi di dunia yang hampa ini, dunia yang absurd ini yang sudah tidak jelas, banyak sekali menawarkan pilihan-pilihan yang tidak jelas. 所以在这个混乱的世界的话，很多都是我们可以选择的是不清楚的选择。 Sehingga kita sering bingung harus memilih yang mana dan kita bisa salah pilih tentu saja. 所以我们不清楚要选择哪一个，有可能选错了。 Kadang apa yang kita kira ini madu ternyata racun. 有可能我们认为这个是蜜蜂，没想到是毒。 Sebaliknya yang kita kira racun, tapi justru itu madu.
有可能这个赌的话反而是蜜蜂。 Jadi kita hidup di dunia yang serba tidak jelas sehingga pilihan-pilihannya juga tidak jelas. 所以我们活在一个很多不清楚的，所以我们所选择的也是不清楚。 Dan karena itu kita membutuhkan apa yang namanya hikmat. 所以我们需要所谓的智慧。 Hari ini kita akan fokus pada 3 pembahasan, apa itu hikmat, mengapa hikmat perlu, dan bagaimana kita memperolehnya. 所以我们要专注于3个事情。第一，什么是智慧？为什么我们需要智慧？如何做一个有智慧的选择？ Ada PowerPoint dalam bahasa Mandarinya, coba diklik saja. Ini yang Indonesia. Next, paling bawah. Nah ini ya, untuk yang AI, Susu pasti bisa baca ini ya. 所以长辈们应该会读。 Yang tidak tahu bahasa ini dengar suara saya. 如果看不懂的话，都听我的声音。 Jadi apa itu hikmat? 什么是智慧呢？ Kalau di Pengkhotbah pasal 7 tadi, hikmat itu secara sederhana dipahami sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sesuai kehendak Tuhan. 就是我们所阅读的经文的话，智慧是什么？依照根据上帝的旨意，做出正确的一个决定。 Kalau tadi Bapak Ibu Saudara ikut memperhatikan ayat-ayatnya dalam bahasa Indonesia, ada kata yang berulang. 所以如果我们看，就是在这个印尼文、中文的话，有一个重复的一个词， Kata lebih baik. 更好。 Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. 就是好的名义的话，强如美好的膏 Hari 油。 kematian lebih baik daripada hari kelahiran. 那就是死亡的日子比这个出生的日子更好。 Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. 就是往遭伤的家去，强如往 Jadi 宴乐的家。 hikmat itu adalah mengambil satu keputusan mana yang lebih baik. 所以智慧就是做一个更好的决定。 Tapi bukan berdasarkan sudut pandang kita, melainkan sudut pandang Tuhan. 那就是不是从我们的角落，而是从上帝的角落。 Jadi bisa jadi sudut pandang kita katakan oh ini madu, tapi bisa jadi itu malah racun. 有可能从我们的角度，这个是蜜蜂，可能反过来是毒。 Tapi yang kita kira racun, tapi dari sudut pandang Tuhan, oh ini baik madu ini untuk kamu. 我们认为这个是毒的话，有可能上帝的一个记号暗号是这个是蜜蜂。 Nah kita butuh hikmat yang seperti itu Bapak Ibu 我 Saudara. 们需要这种的智慧， Agar kita tidak salah memilih apapun yang ditawarkan kepada kita di dalam dunia yang hampa ini. 所以不要让这个虚空的世界所提供给我们的话，我们选错了。 Nah yang kedua sekarang, mengapa hikmat itu perlu? 那第二点，为什么我们需要智慧？ Bukan cuma perlu, tapi sangat penting untuk kita. 不单单需要，而是很重要的。 Ada 3 hal ini saling berkait. 所以有这个3个点的话，都有关联。 Yang pertama karena hikmat dari Allah itu membawa kita atau memberikan kepada kita sebuah sudut pandang atau perspektif kekekalan. 第一，是因为智慧是给我们永恒的一个观点。 Yang cukup mengganggu saya waktu membaca bagian itu tuh kalimat ini. 就是让我这个造成困扰的话是这一句话。 Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. 就是往遭伤的家去，强如往宴乐的家去。 Ini bertabrakan dengan budaya kita loh. 这个跟我们的文化是冲突的。 Kita pasti lebih suka pergi ke rumah pesta bukan? 我们当然比较喜欢到一个宴乐之家吧。 Tadi malam saya baru ikut pesta. 所以昨天我才刚刚参加宴乐。 Merayakan manten yang hari ini hadir. 就是今天来的这个新娘 Manten baru ini. 就是 Grace. 新娘才过一个晚上。 Senang kita datang di pesta, makan enak, ketemu orang-orang, bersuka cita, bersendaguro. 那就是我们参加宴乐的话很高兴，一到大家都很高兴。 Tapi pergi ke rumah duka mana mau ya, susah di situ itu. 但是跑去这个照相之家或者殡仪馆，谁要去呢？
Udah gitu makanannya cuma itu. Iya apa itu yang kecil-kecil itu. Kuaci. 这吃的都是小的那个点心瓜子。 Coba kan kita tidak akan milih itu. Tidak akan milih pergi ke rumah duka kan. 所以我们不可能选择到殡仪馆吧？ Tapi Alkitab mengatakan malah lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. 但是这个圣经的记载说，还不如往灶上这家比强掳这个往宴乐之家。 Kenapa bisa begitu? Ini tergantung dari perspektif atau sudut pandangnya. 为什么会这样？这个是从这个观点来看。 Hikmat Allah itu membawa kita menarik lebih luas, lebih jauh untuk melihat kekekalan. 所以上帝之所以把我们拉得更高更远，所以我们可以从这个永恒的观点来看。 Sehingga mengajak kita untuk melihat satu peristiwa, bukan hanya pada satu peristiwa itu, tetapi apa makna di balik itu. 所以看一个事件事情的话，不单单那个看那一点，而是在背后的意义。 Nah kalau orang punya hikmat seperti ini, dia tidak akan mudah untuk putus asa ketika mengalami satu peristiwa tertentu yang tidak enak. 所以当这个人有这种的智慧，他遇到不好的事情，他会感到失望。 Bahkan datang ke rumah duka itu justru membawa kita dapat melihat kesudahan semua orang kan seperti itu, dan akhirnya kita akan mengisi hidup lebih bermakna. 所以如果我们往殡仪馆的话，让我们明白每个人的一个终点结束是这样，所以我们要过着更有意义的生活。 Jadi hikmat Tuhan ini memang seringkali bertabrakan dengan hikmat kita, hikmat dunia. 所以上帝之智慧经常跟人的智慧冲突。 Nah karena kita hidup di dunia yang sudah tidak jelas ini, maka kita butuh hikmat yang seperti itu. 所以如果我们活在这个不清楚的这个世界，我们需要这种的智慧。 Sehingga tidak mudah putus asa untuk melihat segala perkara dalam hidup kita yang sepertinya ini racun, tapi ternyata dari sudut pandang Tuhan itu bisa madu. 那就是让我们经常遇到不好的事情，好像有毒的事情的话，但是没想到这个是蜜蜂。 Bapak Ibu Saudara pernah tahu lagu ini, lagu dalam bahasa Indonesia semua ya, sorry yang dari Tiongkok mungkin tidak tahu lagu ini. 所以你们有听过这首歌吗？这个是印尼文的歌。 Ada lagunya gini, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya, tahu? 所以这首歌就说何必还要悲伤呢？因为悲伤是没有用的。 Ya itu perspektif dunia ya, sudut pandang dunia. Jangan sampai susah lah, susah itu nggak ada gunanya. 所以这个是世界的一个观点，因为悲伤是没有用的。 Tapi sekali lagi perspektif kekekalan, susah itu kadang ada gunanya loh. 但是这个永恒的一个观点的话，这个悲伤是有用的。 Orang jadi lebih menggantungkan dirinya kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. 就是人越依靠上帝，因为他是我们生命之源。 Bergantung Tuhan, sang sumber penghiburan. 就是因为上帝是我们安慰我们资源。 Sehingga hidup kita menjadi lebih bijaksana lagi, kita mengisi hari-harinya itu dengan lebih baik, bermakna. 所以我们更有智慧的填充我们的一个日子。 Dan akhirnya kehidupan kita secara menyeluruh betul-betul dibentuk oleh Tuhan dengan hikmat ini. 所以借着这个智慧，上帝真正塑造我们的生命。 Bukan hanya secara fisik, tetapi emosinya terjaga, relasinya juga terjaga. 所以不单单外貌，而是就是情绪方面啊，各种各样的，还有就是与上帝的关系。 Kalau ada masalah di dalam keluarga itu bisa menyebabkan relasi suami istri itu terganggu. 如果我们在家庭里面有不好的关系的话，那夫妇之间都会被打扰。 Kadangkala juga terjadi dalam keluarga kami ya. 那有时候我的家庭也会一样。 Dalam beberapa hari ini saya beda pendapat dengan istri tentang keinginan anak kami yang hari-hari inilah ada di Semarang. 所以这几天我跟我的太太都在吵，就是有关我们孩子的他要的是什么。 Ini problema orang tua dengan anak tunggal. 这个就是有单独的独生的孩子的一个问题。 Kepenginnya memang apa-apa dituruti ya, karena dengan kita menuruti keinginan anak itu kayaknya kita jadi puas gitu ya.
那好像是什么都要跟着他的意思，他的要求，我们都觉得心满意足。 Tapi di antara saya dan istri berbeda pendapat. 但是我跟我太太是不同的意见， Akhirnya apa? Kita jadi tegang-tegangan gitu. 所以最后是什么？变得很紧张。 Nah, si anak yang tahu bisa ikut mempermainkan ini biar dia keinginannya terwujud. 那这是孩子如果知道他这是想玩弄父母，所以可以达到他的目的。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hikmat Allah itu, kita bisa lebih tenang untuk mengambil keputusan. 所以，如果我们有上帝的智慧的，我们可以更安静的做一个决定。 Dan tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. 哦，所以没有错怪别人。 Saya tidak cerita detailnya ya, nanti anakku dengar nanti jengkel. 我没有说这个 Saya 详细， izin. 因为我的孩子知道都很不 Tapi 服气。 akhirnya ini berkaitan dengan uang ya, berkaitan dengan uang ya. Dia keluar uang sejumlah sekian dan ternyata harus hilang uang itu karena dia tidak bijak dalam pengambilan keputusan. Saya bilang pada istri, ya sudah direlakan. 所以，因为我的孩子的话，他可能出一笔钱的话，但是后来就是消失了，就是亏了。后来我认为就是算了， Ini pengalaman berharga gitu. 这个非常宝贵的经验。 Sekolah itu tidak cukup, perlu sekolah kehidupan. Gitu. 所以读大学都还不够，还有生活上的一个学习。 Jadi hikmat itu begitu pentingnya untuk hidup kita di dunia yang tidak jelas ini, Bapak Ibu Saudara. 所以这个智慧是很重要，让我们可以活在这个不清楚的世界。 Nah karena itu yang ketiga sekarang pertanyaannya bagaimana kita memperoleh hikmat yang seperti itu. 所以第三个问题，我们如何得到这种的智慧？ Ini nampaknya klise ya, kalimat yang ya udah umum lah orang Kristen tahu. 所以好像是看不出来，好像一般的基督徒都知道了。 Tapi kalau kita menghayati betul bagian ini, itu memang kita akan berkata, iya ini yang aku butuhkan. 如果我们真正明白这一点的话，我们才会说这个真正我所需要的。 Penulis kitab Pengkhotbah diyakini adalah penulis yang sama kitab Amsal. 所以这个写传道书跟这个箴言书是同样的人， Yaitu Raja Salomo. 都是所罗门王。 Karena itu untuk memperoleh hikmat yang betul-betul hikmat itu kita nggak bisa lepaskan dari Amsal 1 ayat 7. 所以如果我们想知道真正的智慧，我们一定要找到在这个箴言书第一跟第yang 二章， bicara tentang takut akan Tuhan. 那就是讲到有关敬畏主。 Takut bukan ketakutan tapi hormat Tuhan. 但是敬畏不是害怕上帝，而是敬 Berarti 畏。 berarti di sini ada sebuah relasi dengan Tuhan. 所以这个有跟上帝有一种的关系， Kita membangun satu keintiman dengan Tuhan. 所以我们要跟他有一个亲密的关系。 Dalam situasi-situasi yang membingungkan kita nggak bisa meninggalkan Tuhan. 所以有很多我们不定的话，不懂该做什么，我们不能离开上帝。 Dalam beberapa hari ini saya secara pribadi juga mengalami situasi yang cukup berat dan tak terduga. 所以这几天最近我也是遇到，就是我没有想过的事情会发生， Saya nggak cerita masalahnya apa, nanti dikira keluhan ya. 所以我也没有讲出来有什么事情，好像是埋怨那样。 Tapi apa yang saya lakukan dalam menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara? 但是我所做的是什么呢？ Ya datang kepada Tuhan. 来到上帝的面前， Betul-betul mengharapkan pertolongan Tuhan. 真正期待上帝的帮忙， Hikmatnya itu dari Tuhan. 就是这个智慧从上帝而来， Sehingga keputusan-keputusan saya tidak salah. 所以我做的决定没有错。 Bagaimana saya harus berkata-kata minta hikmat Tuhan. 我该讲什么？求上帝的智慧， Itu andalan. Andalan saya, andalan kita, Tuhan. 那就是我所依靠的。 Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara. 第二点， Kita harus mampu belajar dari pengalaman hidup. 所以我们要从我们的生活的经历学习。 Kita sering mendengar satu ungkapan bahwa pengalaman itu guru terbaik.
所以我们经常听到，就是经验是最好的老师。 Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya. 赞成吗？ Tapi banyak pengalaman belum tentu jadi pelajaran penting buat kita. 但是经常经验不是成为最重要的一个教训， Karena kita tidak mampu menarik pelajaran yang penting itu bagi hidup kita. 因为我们没办法拿出来就是重要的教训在其中。 Cuma deretan pengalaman tapi tidak mampu dilihat ini maksudnya apa, pelajarannya apa. 就是只有一系列的经验经历的话，但是没办法拉出来主要的教训是什么。 Jadi alangkah baiknya ketika kita menghadapi satu situasi tertentu kita coba berdiam, ini maksud Tuhan apa? 所以如果我们遇到就是非常大的事情的，还不如我们安静下来，主上帝你的意义是什么？ Lalu 你的 jangan 意思是 sampai 什么？ ini terjadi lagi pada yang akan datang. 所以盼望日后不要再发生。 Itu yang kami ajarkan terus-menerus pada anak-anak kami yang hari ini ada di Semarang ya. 所以这个就是我们一直不断的教训我们的孩子，因为他这些日子都回到三宝 Saya 龙。 sering katakan coba dari pengalaman ini kamu belajar apa? 所以我经常说，从这个经验的话，你学到什么？ Tapi ini juga bukan berlaku untuk anak, untuk kita sendiri. Dari setiap peristiwa ini kamu belajar apa? 所以这个不单单对着孩子，这对我们自己，从这个事情，我们学习到什么？ Supaya kita tidak gagal atau jatuh pada lubang yang sama. 所以我们不让就是在下一个坑洞又在错了。 Dan yang ketiga ini bicara soal kesabaran, belajar mengendalikan diri dan bersabar. 所以接着的有关这个耐心，学习耐心。 Ayat yang ke-8 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. 就是第8节那边说，事情的终局的话，强如事情的起头，存心忍耐的。 Ayat ke-9, janganlah lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. 你不要心里急躁烦怒，因为恼怒存在愚昧人。 Kita diminta sabar karena kemarahan itu akan membutakan logika yang paling sehat. 因为上帝要求我们忍耐，因为如果愤怒的话，会让我们失去了智慧。 Saya belajar dari beberapa kali pengalaman hidup ya, bahwa ketika kita marah atau emosi, jangan mengambil keputusan pada saat itu. 我经常学习的话，当我们愤怒的话，不要做决定。 Jadi biarkan dulu, lihat Tuhan bekerja lewat emosi yang mungkin naik turun. 有可能这让上帝这借着我们的情绪不定上下的话，他会动工。 Bayangkan kalau kita lagi bertengkar sama istri, tiba-tiba wes cerai gitu. 那比方说我们还跟夫妻吵架的话，就是说我们要离婚， Kacau loh, semuanya jadi kacau. 那一切都变成乱了。 Jadi mengendalikan diri, bersabar itu untuk mendapatkan hikmat Tuhan itu. 所以节制的话，忍耐的话，为了得到上帝的智慧。 Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹， mengawali tahun 2025 ini kita diminta untuk menjadi orang-orang berhikmat. 所以我们要开始在这个2025年，上帝要求我们成为有智 Kan itu 慧的人。 pertanyaan mendasar, apakah kita punya waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan? 基本的问题的话，你们是否拥有独特与上帝的时间呢？ Mengawali setiap hari itu dalam doa kepada Tuhan. 所以一开始每天都是向上帝祷告。 Dan setiap malam cobalah berefleksi, seharian ini apa yang aku lakukan. 所以每天晚上一定要检讨一整天做了什么。 Tarik sebuah pelajaran penting sehingga kita makin berhikmat. 所以要学习到很重要的一个教训，让我们更加有智慧。 Kita tentu tidak mau menjadi orang tua, orang yang bertambah usianya, cuma tambahan usia tapi tidak berhikmat. 所以我们不要成为一个好像老人家长辈的话，这是我们的岁增加，但是智慧没有增加。 Tidakkah dalam budaya Tiongkok itu orang berhikmat digambarkan dengan orang tua yang berjenggot itu?
所以这在中国的文化传统的话，有智慧的老人家好像有那个长的胡子。 Tapi dalam kenyataannya orang yang sudah tua belum tentu berhikmat, betul tidak? 但是实际上不一定，长辈老人家的话有智慧， Karena apa? Pola pikirnya tidak dikendalikan oleh firman Tuhan. 因为他的思想没有被这个上帝的真理引导， Emosinya tidak dikontrol oleh Tuhan. 他的情绪也没有被上帝所掌控的， Sehingga gerusa-gerusu dalam pengambilan 所以 keputusan. 做决定是匆匆忙忙的， Emosional sehingga menyebabkan hubungan retak dengan orang-orang 所以 lain. 又是情绪激动，使得他与别人的关系也是不好。 Kalau ada orang tua gitu kan kita bilang, wis tua tapi kok ngono gitu kan. 我们就说了，已经老了，怎么变成那样？ Nah itu kita tidak mau label ini untuk kita yang makin tua tapi malah tidak berhikmat. 所以这些人家的称呼的话，不要成为我们的，而且 KU3, 越老越有智慧。 KU3 lebih banyak orang tua ya, kita orang-orang tua walaupun ada yang muda. 第三堂的比较多是长辈， Saya ingin memberi pesan, mari kita sebagai orang tua memberikan teladan bagi anak cucu kita. 所以我们要成为长辈，要做给他们下一代好的榜样。 Sehingga mereka kelak akan berkata, wah mak engkongku itu luar biasa orang berhikmat. 所以有一天他们说，我的祖父祖母的话很有智慧的人， Dalam memberikan saran, keputusan-keputusan itu firman Tuhan yang menjadi pemandunya. 那就是所提出来的意见的话，都是有上帝的真理。 Apa arahan-arahannya tidak emosional, tidak wah itu cerai aja wis gini wah gitu. Itu kadang bisa kacau itu. 那就是他们的引导到不是因为情绪激动，比方说你要离婚吧，就离婚吧。 Kita akan berkata sabar nah, sabar nih, 所以我们就说你们要忍耐， cari kehendak Tuhan. 要寻找上帝的旨意。 Kelak ketika mereka dewasa jadi orang tua, mereka akan belajar, wah papa mamaku, mak engkongku berhikmat. 所以当他们长大成人的时候，他们会承认，都是我的父母还有我的祖父母的话很有智慧的人。 Mari kita menjadi orang yang berhikmat di tengah dunia yang hampa ini. 所以我们在这个虚空的世界，要成为一个有智慧的人。